Kanomi Sorita, podcast Jawapan Sabah. Kita bercerita isu semasa, dengarkan suara anda dan bantas maklumat palsu di media massa. Saya Syed Galihing, hanya di Kanomi Sorita. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya kepada semua masyarakat khususnya di Sabah. Kami di Jabatan Penerangan akan membawa kepada anda satu program Influencer at Jawapan Sabah. Apa cerita? Kita akan kongsikan apa yang berlaku, inisiatif program semasa Kerajaan Persekutuan kepada anda. Dan hari ini kita akan membincangkan lebih terperinci mungkin berkenaan dengan sistem pangkalan data utama ataupun PADU yang baru sahaja dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia pada 2 Januari lalu. Dan hari ini saya sangat bersyukur dan juga beruntung dapat bersama dengan Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Sabah, DOSM Sabah, Tuan Muhammad Amri Idris. Sebelum itu, Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat? Okay, Sihat, penat? Alhamdulillah. Ke hulu ke hilir sampai ke sini. Ya, itulah. Selepas beberapa hari, minggu dan bulan ini, pangkalan data utama sistem ini diperkenalkan kepada masyarakat. 1001 soalan diajukan kepada pihak DOSM. Saya pastinya pihak DOSM Sabah khususnya melaksanakan pelbagai program untuk membantu dan meningkatkan jumlah masyarakat yang mendaftar dan mengemaskini pangkalan data utama PADU. Dan hari ini kita akan menjawab soalan-soalan tersebut. Tetapi sebelum itu, Tuan Muhammad Idris, kalau boleh kongsikan, Tuan Amri, kalau boleh kongsikan pangkalan PADU ini. Ramai masyarakat di luar sana khususnya di Sabah ingin tahu apakah pangkalan data utama ini dan apakah kesannya kepada mereka, kebaikannya, manfaatnya kepada masyarakat. Okey, terima kasih kepada pihak Jabatan Penerangan lah di atas jemputan dalam program, orang kata apa, program yang kita sebut sebagai santai-santai kan, yang kita nak menerangkan kepada semualah, pada semua, tak kisah daripada golongan, pelbagai golongan masyarakat. Okey, pertamanya PADU itu sendirilah. PADU ini merupakan singkatan kepada Pangkalan Data Utama dan ia merupakan salah satu inisiatif daripada kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Perdana Menteri tentang bagaimana kita nak menghubungkan ataupun kita nak mengumpulkan semua data-data daripada rakyat, daripada agensi, dan kita gabungkan dan untuk kita, orang kata apa, nak mendapatkan orang kata apa, maklumat-maklumat terkini tentang isi rumah, tentang individu, tentang pelbagai dari segi aspek demografi ini yang kita kumpul dalam satu pangkalan yang mana data tersebut boleh dibuat pelbagai keputusan, boleh dibuat pelbagai input kepada dasar-dasar kerajaan dan sudah tentunya digunakan juga yang melibatkan dasar-dasar yang pemberi bantuan, orang kata apa, bantuan subsidi ataupun orang kata apa dalam bentuk juga dari segi keperluan-keperluan untuk kemudahan. Contohnya kita melihat dari segi gaji. Mungkin dari segi itu pun ada yang kita di pihak kerajaan akan menggunakan itu. Dan sebenarnya asasnya PADU ini kita bangunkan ada dua lah, mana kita berdasarkan kepada hasil daripada maklumat yang diisi oleh rakyat itu sendiri. Yang kedua, kita gabung jadi dengan data-data di peringkat agensi kerajaan. Sebab itu penting bagi saya, gunalah peluang ini bila kita membukakan sistem PADU ini, kita daftar, kita kemaskini, maknanya kita melaporkan kepada kerajaan tentang kedudukan terkini kita, tentang kita punya status kita, tentang komitmen kita, tentang bilangan tanggungan kita, dan itu digunakan oleh kerajaan dalam kita dapat tahu tentang maklumat terkini lah daripada rakyat. Sebab itu dia punya motonya adalah dari rakyat kepada rakyat. Itu PADU itu sendiri. Itu yang pentingnya, daripada rakyat kepada rakyat. Maksudnya sini sistem integrasi yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui sistem PADU ini akan menggabungkan maklumat terkini semasa masyarakat di Sabah. Sebagai contoh, kalau kamu yang ada sekarang ni, tahun lalu kamu dapat bantuan sebab gaji kamu mungkin rendah, tapi sekarang ini gaji besar tapi tanggungan lebih ramai mungkin. Ya, betul. Jadi kamu punya keluarga ada bantuan dia, dan suami kamu, isteri kamu, anak-anak kamu ada bantuan yang khusus. Kerajaan boleh kasih salur terus. Tapi Tuan, yang paling penting juga sekarang ini ramai soalan daripada masyarakat tanya. Sistem PADU ini difahamkan akan berakhir pada bulan Mac, 31 Mac mungkin 2024. Selepas itu apa akan berlaku? Sebenarnya dari segi sistem PADU ini sebenarnya sistem yang berterusan sebenarnya. Cuma dalam hal ini, dalam kita sekarang ni memasuki senang kempen, sebenarnya kita nak menggalakkan orang ramai mendaftar mengemas kini sebelum 31 sebab kemungkinan kerajaan menggunakan data yang sampai 31 untuk
dasar-dasar yang terkini. Kita tidak kita kan dah cut off lah dari segi dasar tersebut. Kita nak tahu sehingga 31 Mac ni mungkin berapa ramaikah yang memerlukan bantuan, ciri-ciri mereka macam mana, itu yang segi konsep dari segi cut off tu lah. Dan sebenarnya sistem padu ini apabila kita mendaftar, maknanya kita ada satu akaun sistem padu lah. Dan akaun sistem padu ini saya jangkakan kita akan open untuk di-update bila masa saja oleh rakyat Malaysia yang mana yang ada akaun, yang telah pun mempunyai akaun, untuk sekiranya selepas 31 ni ada perubahan. Contohnya yang bujang dah berkahwin, yang dah menambah anak, yang berpindah. Itu salah satu tujuannya. Mungkin selepas ni pelbagai berlaku perubahan. So sebab itu sistem padu ini akan dibuka untuk pada umum untuk kemas kini sepanjang tahun sebenarnya. Cuma kita ada cut off ni sebab dari segi kerajaan nak melihat dari segi dari segi sehingga 31 Mac ni berapa ramai yang memerlukan bantuan, berapa ramai yang orang kata berkayakan dari segi pemberian subsidi itu sendirilah. Betul. Apa yang dikongsikan oleh Tuan Amri tadi, satu kepentingan komitmen kerajaan untuk bagaimana membantu masyarakat dengan segera, secara bersasar, tepat, adil dan saksama. Ini kekayaan kerajaan yang dihasilkan dibahagikan kepada masyarakat yang di bawah sana, rakyat biasa, rakyat yang memerlukan bantuan. Dan setakat ini jumlah rakyat yang mendaftar lebih daripada 1 juta. Seluruh rakyat Malaysia semasa kita bercakap ini lebih ramai yang sedang mendaftar, dan di negeri Sabah lebih daripada 83,000 masyarakat Sabah yang telah pun mendaftar setakat ini untuk sistem pangkalan data utama ini. Dan juga Tuan difahamkan sistem ini sangat selamat untuk diakses untuk masa depan dan menjaga maklumat security keselamatan masyarakat kita. Dan ramai di luar sana bila kita buka saja online platform di media sosial, ada yang berkongsi maklumat palsu berkenaan dengan ketirisan maklumat daripada sistem padu, pangkalan data yang tidak selamat. Adakah ini satu cabaran ataupun sebenarnya sistem padu ini kalau kita boleh tekankan ia selamat dan menjamin maklumat-maklumat masyarakat? Okey, pertamanya saya sangat seronoklah concern daripada masyarakat, orang ramai tentang keadaan keprihatinannya lah tentang keadaan sistem sendiri. Sebenarnya sistem padu ini dibangunkan oleh warga kerja ataupun penjawat awam itu sendiri. Maknanya tidak ada melibatkan elemen-elemen pihak luar lah. Maknanya kita nak faham, apabila kita membangunkan sistem ni melibatkan penjawat awam, kita ada beberapa protokol, beberapa prosedur yang mana yang perlu dipatuhi. Maknanya in term of kerahsiaan, in term of penyebaran maklumat, dan juga dari segi sistem itu sendiri lah. Kalau kita lihat, antara ciri-ciri utama sistem padu ini, apabila kita selesai melaksanakan pengisian, kita akan diminta untuk kita mengambil gambar kita sendiri, soft foto sendiri, dan kita juga mengambil gambar IC kita untuk kita buat padanan. Dari situlah kita akan menentukan dari segi kesahihan dan juga maklumat kita. Dan tidak semua orang sebenarnya boleh menghantar maklumat orang lain sebab kita akan seolah mengesahkan balik. Dan sistem ini sebenarnya kita juga di peringkat ibu pejabat, kita juga ada agensi yang mengawasi kita lah. Kita ada cyber security, kita ada CGSO ataupun pejabat keselamatan kerajaan, kita juga ada NAPSEC. Maknanya benda ataupun sistem ni sentiasa dipantau, dan juga kita ada juga panel-panel yang melihat dari segi sistem ni. Dan bagi saya sepatutnya warga negara ataupun rakyat Malaysia tidak ragu-ragulah dengan sistem kita bangunkan ini. Dan maknanya orang kata keselamatan maklumat kita ni terjamin untuk dari segi kita menggunakan ataupun kita buat pengemaskinian. Itu yang pasti je. Sistem yang dibangunkan oleh kerajaan sekarang ini melalui sistem padu adalah sangat selamat dan menjamin keselamatan apa sahaja informasi yang dimasukkan dalam sistem ini. Yang paling pentingnya untuk validation maklumat ini adalah daripada anda sendiri. Anda perlu mengisi sendiri maklumat dalam sistem padu ini dengan menggunakan sistem EKYC yang perlu selfie gambar, perlu ambil gambar IC. Ini adalah kuasa anda untuk menentukan di mana maklumat itu sampai dan bagaimana ia dimasukkan dalam sistem padu. Jadi dalam apapun situasinya, anda boleh melakukan pengisian ini secara individu ataupun dibantu oleh ahli keluarga masing-masing. Tetapi yang menariknya, untuk memastikan lebih ramai masyarakat mendaftar sistem padu sehinggalah 31 Mac ini, Jabatan Perangkaan Malaysia Sabah DOSM Sabah, saya yakin dan pasti mereka juga turun padang, pergi ke kawasan pedalaman luar bandar untuk memastikan bukan sahaja mereka yang di bandar ini, tetapi kita punya
khususnya beliau-beliau di Kampung Senak, diorang tahu macam mana mau mengisi ni sistem padu sebab di sana jauh dari bandar. Kalau kita cakap mau keluar dari bandar tu sangat jauh, mau naik kereta 1-2 jam, tetapi pihak Dozem masuk ke kawasan pedalaman untuk membantu mendaftar dan juga mengisi sistem padu. Kalau boleh Tuan kongsikan, saya beri masa peluang ini kepada Tuan untuk kongsikan apa antara program dilaksanakan oleh Pak Dozem ke kampung-kampung. Okey, sebenarnya itulah sebenarnya di peringkat pelaksanaan kita ni sebenarnya betul kita di peringkat awal kita mengkhususkan di bandar sebab kita nak dari segi familiarity dan juga dari segi akses. Asas sistem padu ni sebenarnya kita nak menggalakkan orang ramai menggunakan sistem dan mengemaskan sistem itu secara kendiri. Maknanya through website kita galakkan, okey. Tapi kita faham apabila kita berhadapan dengan penduduk di luar bandar ni pelbagai dari segi kekangan. Kita tahu dari segi accessibility, dari segi liputan dan juga dari segi literasi penduduk di luar bandar itu sendiri. Dan sebenarnya di peringkat Jabatan Perangkat Malaysia kita telah pun merangka beberapa program yang mana yang akan melibatkan pedalaman. Sebagai contoh, pada minggu lepas kita telah menyentuni penduduk-penduduk di kawasan Tompius, Kampung Tompius Ranau dan juga Kampung Tibabar di Ranau juga, dan juga kita juga berada di Kampung Suang Punggur ataupun Suang Kina untuk kita menyantunilah. Ini antara program yang kita mula bergerak ke kawasan pedalaman, dan insya-Allah kita juga pada minggu ni kami mula digerakkan pegawai saya ataupun petugas kaunter mula bergerak ke daerah yang lebih pedalaman lah. Ini saya minta tuan-tuan dan puan juga sila alert dalam kita punya website ataupun kita punya Facebook tentang lokasi kami. Dan sebenarnya kita juga sedang mengaturkan program-program yang bersama dengan agensi kerajaan di peringkat pejabat daerah, di peringkat pejabat-pejabat ahli Dewan Negeri dan juga parlimen untuk kita mendekati rakyat dalam kita nak menyelesaikan ataupun kita nak membantulah terutama penduduk-penduduk ataupun masyarakat yang di pedalaman. Tunggu, kita sedang mengaturkan yang saya jangkakan pada bulan Februari ini lebih banyak aktiviti yang melibatkan kawasan pedalaman yang mana yang saya jangkakan dinanti oleh penduduk pedalaman untuk mengisi padu itu sendirilah. Dan juga maklumat tambahan mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai peranan pusat ekonomi digital mungkin digunakan? Okey, untuk makluman semua di Negeri Sabah ni kita terdapat dalam 118 buah pusat ekonomi digital, dan di mana pusat ini bersedia menerima kehadiran warga negara atau penduduk Negeri Sabah yang ingin mengisi padu. Apabila tuan-tuan dan puan-puan pergi ke situ, tuan-tuan akan boleh dibenarkan menggunakan segala peralatan komputer untuk mengisi maklumat tersebut, dan petugas-petugas di PAD tersebut akan membantu anda dari segi mengisilah itu dari segi itu. Dan kita juga ada petugas-petugas daripada Jabatan Perangkaan untuk membantu dengan lebih lanjutlah mengenai dengan pengisian, dengan masalah yang terhadapi dari segi pemaskinian ataupun segi pengesahan. Itu yang kita akan buat. Cuma kita minta sila perhatikan ataupun sila rujuk jadual-jadual kami di Facebook Dozem Sabah untuk terus tahu di mana kami berada supaya tuan-tuan mudah merujuk. Mana yang belum sampai lagi, bersabarlah. Kita akan ada aktiviti pelbagai melibatkan ketua komuniti. Ini sedang dirangka di peringkat kami lah sebenarnya. Okey, pelbagai program yang dirangka. Sebelum kita bercakap lebih jauh kan Tuan, saya ingin tanya pengalaman Tuan Tampios hari itu. Apa yang cabarannya di Tampios itu? Okey, di Tampios ni saya nampak majoritinya masyarakatnya penduduk kampung lah, penduduk kampung. Dan sebenarnya dari segi Tampios ni saya nampak dia dari segi pengisian lah, dari segi cabaran dia dari segi mungkin dari segi sudut nak mengisi itu, mungkin dengan kekangan dari segi bahasa, kekangan dari segi konsep ataupun persoalan yang ditanya itu sendirilah. Itu yang saya nampak lah. Tapi rata-rata penduduk yang datang situ bersedia. Mereka telah membawa dokumen-dokumen pengenalan diri, betul. Ada yang bawa sekali satu keluarga pun ada, kan? Dan kita dengan mudahlah kita berlibat dari segi pengisian ataupun kita bantu dia buat pengisian di situ juga. Itu yang saya nampak lah. Ini kita nampak di segi, dan mana yang agak golongan warga emas ni kita bantulah 100% dalam dia dari segi kita mengemaskan maklumat sehingga kita mengesahkan
penghantaran maklumat itu sendirilah. Itu je. Walaupun pelbagai program dilaksanakan oleh Pak Dozem, saya ingin tekankan juga di sini kepada masyarakat, kita fokus kepada pengisian kendiri sebenarnya. Kalau boleh laksanakan secara kendiri dibantu oleh ahli keluarga, itu adalah lebih baik kerana maklumat anda dijamin selamat dan diketahui oleh ahli keluarga anda sendiri. Baiklah tuan, sekarang ini sesi kita akan lebih kepada soalan rakyat. Banyak soalan daripada rakyat ini. Contohnya yang pertama, ini saya terus kita kongsikan kepada Tuan Amri sendiri. Yang pertama, kalau suami sudah isi, adakah isteri perlu isi ataupun di mana letaknya anak-anak yang berusia 18 tahun ke bawah itu? Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, padu ini merupakan satu sistem yang perlu dikemaskan oleh semua warga negara pemasyarakatan yang berumur 18 tahun ke atas. Bermakna setiap individu yang berumur 18 tahun ke atas ni perlu berdaftar dan mengaskini. Itu dari segi asasnya. Bermakna kalau dalam satu rumah itu dia ada bapaknya ataupun suami, isteri dan anak-anak, dan jika ada anak 18 tahun, maka anak-anak juga dan isteri yang 18 tahun ke atas ni perlu mengisi maklumat tersebut. Okey. Tapi yang paling utama, suami sebagai ketua isteri rumah perlu mendaftar. Mana perlu mendaftar dirinya, perlu menyerahkan siapakah yang tinggal bersama dia dalam rumah tersebut, dan apabila selesai, barulah isteri dan anaknya perlu mendaftar secara kendiri mengikut akaun masing-masing, mengikut apa dipanggil apa ataupun dipanggil telefon masing-masing untuk akaun sendirilah. Kalau kata contoh dalam rumah tersebut ada 3 individu yang berumur 18 tahun ke atas, maka kita jangkakan daripada rumah tersebut akan ada 3 akaun ataupun 3 maklumat padu individu tu akan diisi. Kalau si ayah belum mengisi siapa di bawah tanggungan dia, apa yang akan berlaku kepada mereka ini? Kalau si ayah belum mengisi, maknanya kalau kata si anak mengisi lebih awal, anaknya akan boleh mengisi, tetapi anaknya akan dikira sebagai ahli rumah. Tetapi apabila dia mengisi, persoalannya bila dia nak menghantar perakuan tu, dia tak dapat menghantar. Sehingga ketua isi rumah itu memasukkan namanya dalam senarai ahli isi rumah. Di peringkat awal dia boleh isi, tapi dia tak boleh menghantar maklumat tersebut selagi dia maklumatnya tersebut telah diisi juga di peringkat ketua isi rumah itu sendiri. Oh, okey. Itu berkenaan dengan pengisian daripada suami isteri. Bagaimana pula kalau satu sistem kita dah isi dah, habis semua, kita dah isi, terus submit dan selamatlah dikemaskini dalam sistem padu, tetapi pula tiba-tiba 2 hari selepas itu dicontoh gaji berkurang ataupun syarikat tak boleh nak bayar gaji banyak, gaji kurang. Jadi dia sebenarnya kalau ikut bantuan dia dapat bantuan, tapi nak kemaskini balik tu macam mana? Okey. Sebenarnya sistem padu ni kesempatan itulah. Apabila kita menghantar maklumat tu, perakuan yang dibuat, menghantar, sebenarnya kita tak dapat membuat apa perubahan lagi sebenarnya. Tetapi mungkin ada request maklumat penting. Sebenarnya di peringkat penduduk-penduduk ni perlu melaporkan kepada kita punya dipanggil hotline kita ataupun kita punya helpdesk kita di peringkat ibu pejabat. Sebab kami tidak dapat membuat, sebab ini ciri kesempatan. Bila data tu dihantar, maka penduduk individu sendiri perlu melaporkan kepada my desk kita ataupun helpdesk kita ataupun my GC kita ataupun SISPA kita untuk permohonan untuk membuka kembali. Itu. Di peringkat kami tidak boleh membuat sebenarnya. Di peringkat kami hanya boleh membantu membuka, tapi once dah data tu dihantar, memang individu sendirilah, sebab ini data ni dah menjadi satu maklumat sulit. Sebab itu kami tak membuka sebenarnya. Okey, itu maklumat sulit dan ini memerlukan bantuan daripada pihak Ibu Pejabat HQ hotline. Kalau ada masalah berhubung dengan maklumat yang perlu dikemaskini selepas anda kemaskini maklumat padu, anda boleh berhubung dengan hotline padu. Maklumat semua ada disediakan di laman Facebook Dozem Sabah ataupun laman sesawang www.padu.gov.my. Apapun, kita juga ingin bertanya kepada Tuan Pengarah, bagaimana sekiranya ada yang ragu ataupun khawatir jika subsidi ataupun bantuan yang mereka terima sebelum adanya sistem padu ini mungkin mereka tidak akan terima lagi pada masa akan datang. Adakah benda ini betul ataupun sebenarnya macam mana? Okey, pertamanya kita kena faham dari segi pemberian subsidi bantuan kerajaan ini adalah berdasarkan kepada yang berkelayakan. Okey. Sebab itu antara yang kita selalu tawarkan, sistem padu ini merancang untuk kita mengelak atau mengurangkan ketirisan, mengurangkan pembaziran. Sebab kita tahu sumber kerajaan agak terhad.
Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, pertama sekiranya kita bagi saya kalau kita layak, kita dari segi pengisian tu mana akan layaklah. Kata kuncinya adalah kelayakan sebenarnya. Okey. Sebab itu maklumat-maklumat kita isi ni sepatutnya maklumat yang benar lah, maklumat yang tepat, maklumat yang orang kata yang boleh kerajaan buat putusan. Kita nak faham itu. Sebab itu kerajaan kita menekankan kepada isu-isu keterisan, kecekapan. Itu yang kita minta. Dan saya faham rakyat Malaysia ni sebenarnya rakyat yang orang kata berbudi bahasa, sopan santun, jujur, amanah. Gunakanlah perkara ini untuk kita melaporkan keadaan diri kita yang sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Sebab ada orang yang lebih memerlukan, ada orang yang lebih layak memerlukan. Kita orang kata patut dipertimbangkanlah. Itu saya nampak. Dan kalau memang kita layak, kita jangan bimbang, benda itu akan layak. Dan satu lagi yang uniknya padu ni, sebenarnya padu ni bukan hanya melihat dari segi satu sudut saja. Kalau dulu kita lihat sudut gaji, tapi kita juga akan lihat di sudut komitmen, tanggungan. Contohnya, kalau satu keluarga itu yang mempunyai 8 orang isi rumah, walaupun gaji 5,000, kemungkinan dia layak sebab tanggungan yang tinggi. Itu dari segi konsep lah, maknanya dari segi ciri-ciri lah. Kita tak nak pakai gaji saja, tapi kita juga lihat dari komitmen. Sebab itu kita minta laporkan kemas kini dari segi LC rumah, komitmen, perbelanjaan, pendapatan yang ada. Sebab inilah masanya kerajaan melihat dari pelbagai sudut. Itu yang kita lihat orang kata dari segi kecekapan kita nak menguruskan orang kata pemberian bantuan yang lebih bersasar, lebih sistematik dan merangkumi pelbagai situasi penduduk itu sendirilah. Dan ini mungkin perkara yang paling utama juga ditanyakan dalam masyarakat di Sabah khususnya. Saya rasa di mana-mana sajalah yang mendapat yang menerima isu capaian internet. Mungkinkah nanti ataupun di masa akan datang akan diperkenalkan sistem manual ini, Tuan? Okey. Sebenarnya saya dapat maklum di Pejabat Ibu Jabat sedang mengkaji di segi situasi-situasi. Kita pun faham mana keadaan-keadaan apabila kita berhadapan dengan di lapangan ni pelbagai situasi. Orang kata di segi capaian internet itu sendiri ataupun capaian rangkaian telekomunikasi itu sendiri. Dan saya jangka di pihak Ibu Jabat akan ambil kira segi kemungkinan. Dan sebenarnya Sabah antara negeri yang orang kata dilihatlah sebagai orang kata kemungkinan dalam kita mengkaji di segi kesesuaian penggunaan kaedah yang lebih manual lah. Antaranya online, kita juga offline dan juga penggunaan borang lah. Ini pun sedang diberi pertimbangan yang sewajarnya di peringkat Ibu Pejabat itu sendiri lah. Tuan, kalau bujang, contohnya bujang tinggal sendiri, macam mana? Dia tak ada ibu ayah tapi dia tinggal sendiri. Okey. Macam mana pengisian? Kalau orang bujang, dia tidak tinggal sama mak bapak dia. Tak ada. Maknanya dia akan daftar sendiri. Itu boleh. Dia ahli isi rumah lah maksudnya. Contoh macam mana? Adakah dia bujang tinggal dengan mak bapak dia atau tidak? Tak ada. Mak bapak tak ada? Mak bapak ada tapi dia tinggal sendirilah, menyewa dekat luar. Kalau orang bujang dia tinggal sendiri, contohlah, kampung dia di Ranau. Mak bapak di Ranau, tapi dia bekerja di KK. Dan tentu dia tinggal di sini. So maknanya dia kena update dalam maklumat dia. Mungkin IC dia alamat di Ranau. Tapi dia tinggal di KK. Dia kena update dia sebagai ketua isi rumah dan alamat terkini di KK. Itu. Sebab itu dia panggil isi rumah yang lain. Sebab itu kita tekankan, maknanya kalau bapaknya dan dia tinggal sama bapaknya di rumah yang sama, maknanya dia satu isi rumah dengan bapaknya. Tapi kalau dia berasing, maknanya dia adalah isi rumah lain. Dia ketua isi rumah dia sendirilah. Ya, betul. Okey, betul. Itu nak kena faham di situ sebab ramai yang lihat sebab yang kita tahu kumpulan orang punya lain pula. Cuma saya maklumkan kita juga ada orang yang tidak bersih baik. Contohnya saya dapat maklum ada juga yang contohnya ini yang penduduk Sabah lah yang ibu bapaknya tiada, yatim piatu, tapi dia berumur belum 18 tahun ke atas. Itu saya minta yang mana yang kes macam ni, yang mana yang dalam rumah tersebut tiada yang berumur 18 tahun ke atas, minta mohon datang ke kaunter-kaunter Jabatan Perangkaan untuk kita buat pendaftaran secara manual.
Maknanya kita akan bantulah. Kami ada kaedah itulah. Sebab kita tahu seniori berbagai kan. Ada yang mungkin dia baru berumur 17 tahun. Tapi mungkin mak bapak sudah tiada. Dia ketua keluarga, tapi dari segi asalnya dia tak layak. Tapi sebenarnya kita membantu dia melalui datang ke pejabat kita ataupun kaunter kita untuk kita buat pendaftaran. Betul, tadi berkenaan dengan pengisian untuk yang single lah. Macam saya single tapi saya jarak saya punya mamak. Jadi saya ketua isi rumah, mamak saya ahli isi rumah. Betul, jadi begitulah. Betul. Kalau saya kasih duit dengan mamak saya, begitulah itu. Mamak di rumah kasih dengar, saya ketua isi rumah. Jadi kita dah menjawab beberapa soalan daripada masyarakat rakyat yang diajukan. Kalau ada sebarang soalan boleh ajukan di ruangan komen kami di Jabatan Penerangan Sabah ataupun di Facebook Dozem Sabah. InsyaAllah akan ada admin yang cuba untuk menjawab dan membantu anda. Dan kaunter-kaunter fizikal yang dibawa program-program dibawakan oleh Dozem Sabah ke kawasan pedalaman kampung-kampung, sila alert dengan kemas kini daripada Facebook Dozem Sabah. Di sana mereka akan kongsikan jadual perjalanan Dozem untuk ke kampung-kampung di sekitar daerah Sabah ini untuk memastikan ramai masyarakat kita mendaftar sistem padu. Baiklah Tuan, sebelum kita mengakhiri kita punya segmen influencer hari ini, mungkin Tuan boleh kongsikan sebagai Dozem Sabah ini, apa harapan anda kepada sistem padu ini dan juga sokongan daripada masyarakat? Okey, pertamanya bila kita melihat dari segi padu ini dan kaitan dengan sosioekonomi, sebenarnya inilah hasrat kerajaan. Maknanya apa juga maklumat yang kita kemukakan ataupun kita ni akan diguna pakai kerajaan dalam menentukan dasar, dalam memberi bantuan, dalam kita nak memastikan kesejahteraan rakyat itu sendiri terpelihara, dilindungi. Itu yang bagi saya itulah utamanya. Maknanya kita buat ni bukan untuk membantu diri kita saja, kita buat juga ni untuk membantu keluarga kita, anak-anak kita dan juga generasi akan datang. Itu yang kita kena ingat di situ. Maknanya maklumat ni, dan saya sangat berharap penduduk di Sabah menggunakan peluang ini. Kalau tak perlu nak jumpa kami, tak payah jumpa kami, pergi ke laman web kami www.padu.gov.my, buat pendaftaran dan buat pengisian. Sekiranya ada masalah, tak boleh datang jumpa kami, boleh rujuk pada kami, insya-Allah kami akan bantulah. Sebab saya dia tengok dalam Facebook Jabatan Perangkaan, ada tanya ada sampai di Beaufort ke kan. So hari ini dah ada di Beaufort. Kami tengok, so pergilah di Beaufort, rujuk Facebook kami, sebab inilah sebaran kami, mana yang kami buat secara maklumat awal. Dan juga kita juga ada melalui kita punya tim-tim yang secara WhatsApp lah. Ada yang tim-tim yang melibatkan daripada pegawai-pegawai PEDI itu sendiri memaklumkan. Saya minta alert, sila datang ke kaunter kita, ambil peluang ini untuk kita update, sebab inilah kita nak memaklumkan situasi kita kan kepada rakyat direct, tanpa perlu orang lain tahu, kita sendiri yang maklumkan melalui sistem itu sendirilah. Itu yang saya harapkan. Dan mana-mana yang memerlukan bantuan, mana-mana yang memerlukan khidmat kita, insya-Allah benda ini akan sampai juga pada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya mohon maaflah, di peringkat awal kita tidak menyantuni di peringkat pedalaman lagi. Tapi saya jangka pada bulan 2 ni kita akan mulalah bergerak yang lebih pedalaman itu sendirilah. Okey. Dan saya kata jangan ragu-ragu, jangan tangguh lagi, terus mengemas kini padu itu sendirilah. Okay. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pengarah Dozem Sabah, Tuan Muhammad Amri, atas kesudian untuk berkongsi kepada masyarakat di Sabah berkenaan dengan sistem pangkalan data utama padu ini. Apapun kamu di luar sana, pastikan kamu kemas kini semua maklumat mengenai padu di www.padu.gov.my, dan juga setiap aktiviti Dozem diorang kasih masuk di Facebook DOSM Sabah. Di sana ada semua informasi dan jadual-jadual di mana diorang pergi. Yang juga kami dari Badan Penerangan, kami mau minta bantuan juga masyarakat di luar sana, khususnya ketua kampung, jawatan kuasa kampung, dan juga jawatan kuasa taman-taman itu.
manfaatkan kamu punya WhatsApp untuk sebarkan maklumat berkenaan padu. Kalau ada dekat-dekat kamu yang PD ataupun kaunter-kaunter fizikal yang dibuka di UTC, pastikan masyarakat sentiasa alert dan juga kemaskini maklumat padu secara kendiri dengan bantuan keluarga ataupun ada kaunter-kaunter fizikal di bawah Dozem Sabah ataupun pusat ekonomi digital PD di daerah masing-masing. Saya rasa setakat ini saja. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengarah kerana sudi untuk bersama kami. Sentiasa dapatkan maklumat terkini mengenai isu semasa, inisiatif, program dan juga aspirasi Kerajaan Persekutuan hanya di Jabatan Penerangan Sabah. Sampai jumpa. Salam hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menarik bukan? Bukan setakat mendengar kami bercerita. Kongsikan pandangan anda bersama kami di Kano Misorita. Jumpa di episod akan datang. Follow, like, share dan komen.